Salam rawahu Tabrani. Maksudnya daripada wasilah an wasilata ibni al-Ashqa, diriwayatkan daripada Wasilah bin al-Ashqa radhiyallahu anhu. Dia kata telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menuntut ilmu, man talaba ilman, siapa yang menuntut ilmu, fa'adrakahu, dia dapat hasil, dia faham maksudnya daripada ilmu tersebut, maka dia mendapat 2 pahala. Siapa yang menuntut ilmu tetapi tidak berhasil, maka baginya 1 habuan pahala. Allahumma salli ala Muhammad. Sesiapa yang menuntut ilmu sehingga berhasil mendapat 2 pahala. Sesiapa yang menuntut ilmu tapi tidak berhasil mendapat 1 pahala sahaja. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, jadi maksudnya menuntut ilmu ni tak ada rugi. Kalau menuntut ilmu dapat manfaat, dia reti, dia faham, dia Syekh Muhammad dapat faham daripada ilmu tu, dan ilmu tu dimanfaatkan, dia dapat 2 pahala. 1 pahala dia menuntut ilmu, 1 pahala dia beramal ataupun dia mengambil manfaat daripada ilmu tu. Kalau orang yang mengaji tak faham apa, dia Syekh Muhammad tetap akan dapat 1 habuan ilmu. Hari ni kita ucap selamat hari lahir dekat Nu'man Bashir. Tiap hari pun ada orang birthday. Siapa nak diucap birthday dia dekat ni, tolong beritahu saya kata birthday dia. Selamat hari lahir Bashir. Semoga Allah panjang umur, murah rezeki dan keberkatan, dan jadi alim ulama yang hebat satu hari nanti, jadi anak soleh, jauh daripada musibah, bala bencana, ujian, penyakit, jauh pada maksiat. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan kata Nabi SAW, di antara kelebihan-kelebihan daripada menuntut ilmu ni, macam kita baca sebelum ni, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Siapa tempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Ustaz Muhammad, Allah akan permudahkan jalan dia untuk masuk syurga. Para malaikat duduk dengan kita, doakan kita. Jadi begitu banyak kelebihan orang menuntut ilmu ni. Walaupun kadang-kadang dia tak faham berapa dia belajar, dia tak faham, jadi dia tak boleh dia ini benak guna kan. Tapi dia nak pergi juga duduk dalam majlis ilmu ni saja pun dia dapat manfaatnya. Tu tak kira lagi dia main daripada rumah dia, setiap langkah dia Allah bagi pahala. Tak kira lagi dia ambil wuduk dulu sebelum, kemudian sekali dia pergi nak sembahyang maghrib ke, nak sembahyang subuh ke, nak sembahyang apa-apa yang related dengan majlis ilmu tu. So maksudnya rantaian daripada dia pergi duduk dalam majlis ilmu tu sangat besar, yang dia boleh kutip dulu. Saudara Muhammad, selain daripada ilmu yang dia dapat, yang dia beramal dengan dia dapat manfaat lagi daripada ilmu dia. Sebab tu besar sungguh ganjaran orang yang duduk dalam majlis menuntut, orang yang disebut sebagai penuntut ilmu ni. Maka janganlah lepaskan peluang kita ni daripada jadi jenama ataupun menamakan kita ni sebagai seorang yang menuntut ilmu. Hadis yang berikutnya, muka surat 33, mata pencarian yang paling baik, mata pencarian yang paling banyak mendatangkan pahala. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maktasaba muktasibun mithlu fadli ilmin yahdi sahibahu ala huda aw yarudduhu an radda wa mastaqama dinuhu hatta yastaqima amaluhu. Rawahu Tabrani. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menyebutkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, tiada mata pencarian yang paling utama daripada menuntut ilmu yang membimbingnya kepada petunjuk atau menghindarkannya daripada perkara yang buruk. Belum lagi dianggap lurus pegangan agama seseorang itu sehinggalah amalannya lurus. Intisari, sebagaimana mata pencarian yang diperlukan untuk hidup, ilmu juga perlu dituntut. Pegangan agama seseorang belum dianggap lurus sehingga amalannya benar-benar di jalan Allah SWT.
Kalau nak pergi cari harta pencarian, cari duit, cari harta, Ustaz Muhammad, tak ada mata pencarian yang lebih hebat lagi, yang lebih dahsyat lagi daripada pergi menuntut ilmu. Sebab dengan ada ilmu ni lah dia dapat cari mata pencarian yang baik. Ada baru ni saya tengok satu video, satu keratan akhbar, interview seorang influencer lah. Dia kata apa? Dia kata betapa menyesainya dia spend banyak masa dekat sekolah dulu. Kalau dia tahu dia nak duduk dalam posisi dia sebagai influencer ni, yang dia dapat duit banyak ni, dia kata dia tak pergi sekolah. Kita buang masa dia dekat sekolah ni. Jadi endapnya dia memang dia ambil keputusan untuk berhenti sekolah. Dia berhenti sekolah. Dan bila dia tengok, dia kata macam, nanti aku tak pakai pun apa yang aku mengaji kat sekolah ni. Sudah berhenti. So dia mengaji sendiri-sendiri tu. Dan bila orang interview dia kata gitu, apa salahnya dia buat keputusan untuk dia pergi sekolah tu. Itulah masalah dia. Saudara semua, masalah dia ada ramai pula yang bukan mengikut. Cikgu tu tunjuk bagaimana test ataupun exam yang budak-budak ni masuk, dia pun tak jawab langsung, tinggal tulis blank. Sebab ni tak apa, gagal pun okey, bukannya nak pakai pun benda ni kat sekolah ni. Nanti bila nak kerja dia bukan pakai pun, dia duduk fikir begitu tu. Dia tak tahu orang yang cipta ni, Saudara Muhammad, sistem ni, yang buat semua dalam sistem ni, semua tu orang-orang yang ada ilmu, yang dia duduk pakai tu. Kita jadi Grab pun tak apa dah, bawa motor Grab, hantar barang, hantar makanan, tu pun kaya, dia pun tunjuk duit dapat banyak lah. Lebih banyak lagi daripada orang yang duduk kerja kat pejabat kerajaan apa semua sebagainya. Memanglah, tapi orang yang buat sistem Grab tu sendiri pun orang yang cerdik. Kalau nak jadi influencer dalam kita ni, ada 22 juta 30 juta rakyat Malaysia yang duduk ada ni, berapa ramai sangat yang betul-betul jadi influencer yang boleh generate income itu banyak. Yang dunia bahkan berapa ramai sangat yang jadi itu. Kalau setiap orang jadi influencer tu, dia boleh dapat duit banyak, dia jadi kaya. Setiap orang jadi kaya. Masuk je jadi je, buka je TikTok, buka je ni, dia terus jadi kaya. Ni okey lah, tapi tak semua yang berjaya pun. Tapi itulah masalah dia, cabaran dia ni. Maksud dia, Saudara Muhammad, apa sekalipun nak jadi influencer pun tak apa kalau, tapi influencer yang ada ilmu, yang ada isi. Itu yang Saudara Muhammad, segala apa yang dia nak buat tu, dia ada pembimbing, dia ada bimbingan, dia ada petunjuk, sebab dia ada ilmu. Dia nak jadi businessman yang berjaya. Dia kata, tengoklah tu orang yang kaya-kaya dekat Malaysia ni, Saudara Muhammad, tengok Syed Muhtar Bukhari, bahkan tengok Saudara Muhammad, Bill Gates, tengok tu, mereka tu ada di kalangan mereka yang college pun tak lepas. Kita tengok. So kita pun tak payahlah mengaji tinggi sangat, kita menjadi businessman yang berjaya. Kalau ada Saudara Muhammad nanti seorang businessman yang berjaya dan dia ada ilmu yang membimbing dia akan jadi seorang businessman yang sangat baik. Kan? Susah nak cerita lah tuan-tuan, tapi itulah keadaannya. Masalah yang kita hadapi lah ni, kita pun jadi pening. Dah berjaya, jadi businessman berjaya, dah tak reti, kena tipu pula kat tahan. Ya, wallahu a'lam. Tuan-tuan, itulah kepentingan ilmu yang kita, Saudara Muhammad, yang kita boleh mengambil manfaat daripadanya. Belajarlah tuan-tuan, belajarlah, cari ilmu banyak-banyak, biar jadi orang cerdik. Tak rugi lah, duduk abangkan anak kita duduk mengaji, tak rugi. Dia kata sini tak reti Ustaz. Waduh, budak-budak anak kita dekat Yaman tu komplain, tak reti, tak faham. Mengaji dulu faham ke tak faham, duduk aja dulu dalam kelas tu, faham ke tak faham pun jalan je dulu. End up nanti akan ada benda yang kamu akan ambil manfaat daripada ilmu yang kamu belajar tu. Sungguh lah, saya pun macam tu kan. Dulu ingat yang kita duduk cakap lah ni, duduk syarah lah ni, duduk guna perkataan-perkataan, bahasa-bahasa. Dulu-dulu yang saya duduk kata dalam kelas dulu, saya tak faham. Yang tak puas hati dengan cikgu yang apa macam-macam dulu kan. Blame cikgu pula tu. Orang tu bukan ada sangkut apa pun. Ni cikgunya pasal lah ni. Cikgu tu
bukan mengambil manfaat apa pun daripada kita tu. Mungkin dia buat tanggungjawab dia je. Itulah keadaan dia. Waktu kita duduk dalam posisi kita tak faham, tapi nanti kita keluar kita akan faham betapa ilmu yang kita mengaji kat sekolah dulu sangat-sangat manfaat untuk kita. Wallahu a'lam. Kita masuk kitab kita Bahrul Madhi, jilid yang pertama, Salih Muhammad, bab taharah. Bab ke-77, babu hal tanqusul mar'atu sya'raha indal ghusli. Bab pada menyatakan apakah perlu merongkai perempuan yang mandi junub akan rambutnya ketika mandi. Cerita dia faham rambut dia sangguikan rambut dia. Kemudian kalau mandi tu kena rongkai dah sanggui rambut tu. Bila mandi wajib, mandi yang biasa-biasa ni tak payah ceritalah, rambut pun tak mandi. Tak tahulah, duduk mandi muka dengan badannya, tak mandi rambut. Saya pun payah lagi basah-basah lagi tak selesa lah pun tak payah mandi rambut. Tapi kalau mandi junub, tetap kena basahkan rambut. Tapi kalau dah ikat rambut itu, macam mana keadaan dia? Itu perbincangan kita pada hari ini. Hadis yang ke-89. An Ummi Salamah qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si fa afa'an quthu li ghusli al-janabah qala la innama yakfiki an tahsina ala ra'sik thalatha hathayatin min ma'in thumma yufidina ala sa'iri jasadikal ma' fatatahurina aw qala idza anti qad tatahharti hasanun sahihun. Daripada Ummu Salamah, katanya, kataku, ya, apa tu katanya kataku tu? Daripada Ummu Salamah, dia kata, aku berkata pada Nabi SAW begitulah. Aku tanya dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, aku seorang perempuan yang mengikat rambut dendan kepala aku. Aku jenis suka dendan rambut kat kepala aku ni. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi subhanallah, adakah aku rongkaikan dia kerana mandi wujub, bukan mandi junub? Jadi maksud dia bila aku nak mandi junub ni kena rongkai ke dendan rambut aku tu? Itu persoalan dia dekat Nabi SAW. Siapa yang tanya ni? Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah ni? Isteri Nabi SAW lah. Atau nama dia Hindun. Ummu Salamah Arab dia suka bagi gelaran. Dia bagi kunyah, dia gelaran dia biasa kepada anak dia yang sulung. Kalau saya anak sulung lelaki nama Luqman, saya jadi Abu Luqman gitulah. Kalau mak dia tu biasa apa sama macam tu jugalah. Jadi Ummu Luqman sebagainya. Jadi subhanallah, Sayyid Muhammad disebut macam tu. Dia tanya dekat Nabi SAW macam tu. Kemudian kata Nabi SAW, jawab Nabi SAW, la, tiada, tak perlulah. Itu pun taklah. Sallallahu alaihi Muhammad, hanya sahaja memadakan engkau bahawa engkau cebok atas kepala engkau dengan 3 cebok daripada air, kemudian engkau tuang atas sekalian jasad engkau akan air, maka sucilah engkau. Atau sabdanya, maka kalau begitu engkau sungguhnya telah suci engkau. Hadis hasan sahih. Baik, 398. Maka telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadisnya, demikian bunyinya. Ummi Salamah qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashaddu safra ra'si afa anquduhu li ghusli al-janabah. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah, isteri Nabi SAW yang batang tubuhnya hindun atau ramkah, katanya, kataku bagi Rasulullah SAW bahwasanya aku seorang perempuan yang mengukuhkan dendan rambut kepalaku. Maka adakah aku rongkaikan dia kerana mandi junub? Qala, lalu berjawab Nabi SAW,
la innama yakfiki aw tahthina ala ra'sik thalatha hathayatin min ma'. Jawab Nabi SAW, tiada berhajat untuk rongkai, hanya sahaja memadai akan dikau cebok dengan tangan, cebok dengan tapak tangan, tuang atas kepala 3 cebok daripada air, maka rata rambut dan pangkal-pangkalnya dengannya. Adapun jikalau tiada rata, maka tambah lagi. Thumma tufidina ala sa'iri jasadikil ma' farahurina au qala fa idza anti qad tatahharti. Nabi sambung lagi, kemudian tuangkan air ke atas sekalian tubuh badan engkau rata, maka sucilah engkau. Atau sabdanya, maka kalau begitu engkau sungguhnya sucilah engkau. Hadis Abu Isa, hadis bermula Ummu Salamah, hadis lagi sahih. Baik, masalah 399. Mandi junub berongkai rambut dan hukumnya. Mandi junub nak kena rongkai rambut ke ataupun tak, dan apa hukum dia? Kata Abi Isa, dan bermula amal atas hadis dalam masalah 304 itu di sisi ahli ilmi bahwasanya perempuan apabila mandi junub padahalnya tiada merongkai akan rambutnya, memadai akan dia yang demikian itu. Kemudian daripada bahawa menuang ia akan air ke atas kepalanya. Kata Abu Isa ni siapa? Siapa Abu Isa ni? Selalu berulang-ulang dari kitab Bahrul Mazi ni sebut nama dia. Berkata Abu Isa. Siapa Abu Isa tu? Imam At-Tirmizi. Apa nak ngajak kitab ni nanti kan? Tulis elok, beri kenai. Ustaz Muhammad Abu Isa At-Tirmizi. Dia kata apa? Dia kata, berkata ahli ilmi, di sisi ahli ilmu Ustaz Muhammad, kita ni bukan buat keluar hukum sendiri. Nah, bila buat keluar hukum sendiri, baca Quran, kemudian Quran tak kata apa lagu ni, kita pun buat keputusan sendiri. Kita kata apa? Kalau orang-orang yang tak pergi sembahyang Jumaat tu dan kalau Quran tak suruh pun, dia gitu. Orang perempuan ni tak salah, dia pakai tudung, Quran tak suruh pakai tudung. Itu faham sendiri tu daripada Quran. Dia guna akal terjemah Quran. Kita perlu kepada bimbingan ahlul ilmi, ahli ilmu. Ahli ilmu ni lah tolong bincang Quran. Ada asbab dia. Ada tak hadis yang mensyarahkan bahagian tu? Tengok. Tapi masalah dia tak memegang hadis. Dia panggil kumpulan-kumpulan yang anti hadis. Dia bukannya anti susu, bukan maksud tak suka hadis, tak. Bagi depa hadis ini juga satu benda yang tidak dia terdedah kepada kesalahan dan kesilapan sebab dia bahasa manusia. Bagi dia faham gitu. Jadi seorang tu yang tak pakai tudung, dia kata apa saya ni banyak Allah SWT dengan saya tunjuk rambut saya ni, saya tak pakai tudung ni, banyak kelebihan-kelebihan yang saya dapat dengan tunjuk rambut saya ni. Saya boleh dibuat gitu, saya boleh buat macam saya buat itu. Subhanallah. Jadi bila tak pas malam saya tengok cerita, saya tengok kisah disebut Allah SWT. Orang yang kata Allah ini tidak bertempat, ini tidak ada sanad dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dengan akidah Allah fis sama, Allah di langit, itulah akidah yang sampai sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar tu kita jadi keliru. Kita ada hadis Allah fis sama, kita. Hadis Juwairiyah kan. Allah fis sama. Allah di langit. Ar-Rahmanu ala arsyis, Allah duduk bersemayam di atas arasy-Nya. Dia kata saya semat. Lepas tu Nabi SAW pun naik ke langit, besok surah merah. Bahaya kita dengar, kita jadi dia salah ke aku betul macam tu. Dia salah aku betul, dua-dua salah kan. Jadi subhanallah tu, dan ini bahaya daripada dia mentafsirkan tu.
cuba gagah nak tafsir, nak faham Al-Quran. Allahumma salli alaihi wasallam. Tak boleh, kita perlukan kepada panduan ulama dalam penentuan hukum, dalam setiap benda yang kita berpegang, akidah kita, fiqh kita, tasawuf kita. Tak reti, kita tak reti. Bahasa pun kita tak reti. Nak terjemah Al-Quran pun kita tak reti. Nak terjemah Al-Quran kena 13 cabang ilmu, 12 ke 13 cabang ilmu baru boleh nak terjemah ataupun nak tafsir Al-Quran. Yang kita tak ada cabang ilmu tu. Balaghah, mantiq, nahwu, saraf, macam-macam 13 cabang ilmu baru boleh nak tafsir Al-Quran. Kita tak reti. Kita perlukan kepada panduan ulama dalam mentafsirkan setiap. Jadi sama dengan ini, kalau kita baca tu. Tidak, Nabi kata tak perlulah. Maksudnya, kalau saya ikat rambut, ni hadis kata lagu tu. Tunggu saya tengok dulu ulama kata apa. Ulama kata apa? Padahal tiada sah apabila seorang wajib mandi junub, padahal dia tak merongkaikan ampun. Dan saya memadaikan dia yang demikian itu, kemudian daripada dia menuang air ke atas kepala dia, dia kena tuang dua kepala dia. Kata Imam Syafi'i pula dalam kitabnya Al-Ummah, maka apabila adalah seorang perempuan yang mempunyai rambut yang kukuh dan dandan dia kuat, maka tiadalah lazim atasnya merungkai akan dia pada mandi junub dan pada haidnya. Mandi haidnya, dia ikat tu ikat yang bukan ikat yang simple-simple ni. Kalau ikat jenis sekali ikat tu rongkai, tapi ikat kuat ni ikat jenis kukuh, ikat jenis bukan jenis mudah punya nak buang tu. Nah, saya Muhammad, tolong doakan anak dia yang baru saja pulang ke rahmatullah petang malam, dan doakan semoga roh almarhum ditempatkan di tempat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalthum, Allah, saya Muhammad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah menemukan anak puan di kalangan hamba-hamba Allah yang saya Muhammad yang beriman dan beramal soleh, insya-Allah. Semoga diampunkan semua dosanya dan dimasukkan dia ke dalam syurga Allah SWT. Dan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga. Jadi kalau anak lelaki kita panggil dia almarhum, anak perempuan dipanggil dia almarhumah. Kita tukar perkataan arwah, insya-Allah. Moga insya-Allah saya semua dia jadi doa yang baik kepada anak-anak kita tu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik saya semua. Ini tuan-tuan, kalau jenis ikat kuat, cerita ikat kuat tu, ikat yang jenis ikat yang dendan kuat lah, jadi susah nak buka. Tapi kalau jenis ikat sampai simple tu buka. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bermula mazhab kita dan mazhab jumhur bahwasanya rambut berdandan bagi orang yang mandi junub apabila sampai air kepada sekalian rambutnya, luarnya dan dalamnya, zahirnya dan batinnya, dengan tiada berungkai, nescaya tiada wajib rongkainya. Dan jika tiada sampai melainkan dengan rongkai, maka wajiblah rongkainya. Tu jawapannya. Bukan cerita tentang rongkai dengan tak rongkai saja. Cerita dia ialah ayat sampai. Kalaupun dia berdandan, kemas, ikat cantik, Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad, tetapi ayat tak sampai, maka wajib rongkai. Kalau dia ikat dendan cantik, rapat, ketat, tetapi kalau dia mandi wajib, dia letak ayat tu ayat sampai dekat pangkai-pangkai rambut dia, maka tak perlu kepada rongkai. Cerita tak rongkai ke tak rongkai ke bukan sebab ikat, tapi sebab ayat sampai. Tu dia punya keyword dia. Jadi Ustaz, saya nak tanya Ustaz, saya rongkai dah rambut saya ni, mana saya nak tahu? Macam mana Ustaz tak boleh tahu? Kan Ustaz, kan Nabi kata rongkai. Nabi kata rongkai, tahu apa Nabi kata rongkai? Asal Nabi tahu yang tanya tu siapa? Isteri dia. Dia tahu rambut isteri dia tu lagu mana. Dia tahu, dia tengok jenis rambut isteri dia. Dia tahu rambut dia isteri dia jenis rambut sampai, rambut jenis boleh sampai ayak ke tak boleh sampai ayak. Dia tanya kita, boleh tak kita minta? Ustaz dah tanya saya, Ustaz saya nak mandi wajib ni, saya kena buka dah rongkai rambut saya. Mari saya tengok Ustaz rambut lagu mana. Tak boleh lah.
Dia faham tak? Tapi kita tak tahu. Dia sendiri tahu jawapan dia. Rambut jenis tebal sangat ke? Rambut jenis dia ikat dendan tu dia ada benda yang dia guna benda apa yang diikat ke apa semua yang nanti air tak kena ke. Jadi kunci dia ialah air tu sampai kepada rambut dan pangkai rambut dia walaupun dalam keadaan rambut dia berdandan. Dan bermula hadis Ummu Salamah yang dalam masalah 397 dan yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um dan Muslim dalam kitab sahihnya, ditanggungkan dia atas bahwasanya adalah sampai air kepada sekalian bulunya dalam ketiadaan rongkai dan bahwasanya menyampaikan air itu wajib. Menyampaikan ayat tu wajib. Rongkai tak rongkai bergantung kepada ayat tu boleh sampai ataupun tidak kepada rambut dia. Saya Muhammad. Nah, sampai ayat kepada bulu dia, sekalian bulu rambut dia, sekalian helai rambut dia. So kalau dia diikat tu ada bahagian yang ayat tak boleh sampai. Tak tahu kalau kita ikat tu, kita celuk ayat rambut kita tu dalam ayat tu, kita buat naik balik, asalnya ayat dia boleh serap sampai masuk celah-celah rambut tu tak? Apa? Oh ya, dreadlock. Jenis kepai kan. Yang saya pun tak tahu. Dia kepai tu dia ayak sampai dah kat dalam. Kalau ayak tak sampai kat dalam tu, maksudnya dia tak sah lah mandi wajib dia. Kalau dia kepai tu ayak boleh masuk sampai rambut dia, sampai ke dalam rambut dia, okey dah, tak ada masalah. Kepai api ya. Saya Muhammad. Ibnu katanya kalau pomen dah mandi wajib, lama sikit baru perasan ada lebihan minyak di tangan, macam mana? Tempat yang ayak tak sampai, dia cuma basuh tang tu saja dengan niat sambung untuk menyempurnakan mandi wajib dia. Tang tu saja. Tapi kalau dia pomen yang memang duduk bergelumang dengan minyak apa semua, maka ada keringanan sikit pada tempat-tempat yang susah nak buang. Dia basuh-basuh dah, cuci je, ada lekat-lekat sikit-sikit lagi. Yang tu dia ringankan pada syarat. Dikiaskan kepada orang yang sembelih lembu, potong-potong daging yang dia Muhammad dia bergelumang dengan darah-darah binatang tu, bila dia bersihkan dah, cuci habis, masih ada lagi sakit-sakit baki sikit-sikit, itu dimaafkan. Tetapi kalau banyak sangat sampai menyebabkan terhalang ayak dia untuk kena pada kulit dia, maka dia kena bersihkan dan dia kena letak balik ayak tempat pada bahagian yang tak kena ayak tu saja. Dia tak perlu nak ulang mandi wajibnya. Baik, Allahumma salli Muhammad. Hadis clear. Dan daripada Al-Hasan bin dan Tawus akan wajib rongkai pada orang yang mandi haid, tiada wajib pada orang yang mandi junub. Daripada Al-Hasan dan Tawus, wajib rongkai pada orang yang mandi haid, tiada wajib pada orang yang mandi junub. Dan apabila ada bagi lelaki rambut berdandan, maka sama hukumnya seperti orang perempuan tadi. Muhammad. Ya Muhammad, saya ni senior hairstylist Ustaz. Ramai semua muslimah yang berambut gumpal-gumpal, berbau bening kepala saya. Itulah. Itu masalah rambut. Dia rasa dia tak boleh nak manage rambut dia, potong bagi minit rambut dia. Kita ingat rambut perempuan ni bukan untuk dia seorang, perempuan ni untuk suami dia. Sebab tu dia boleh hanya tunjuk rambut dia pada suami dia. So rambut suami pada suami. Jadi janganlah rambut isteri itu sentiasa dalam keadaan presentable kepada suami dia, kan? Bau dengung, lepas tu duduk kat suami. Suami, siapa suami saya tak mau tidur dengan saya, suka tidak jujur pada suami tu, nak pergi habaq kat dia pun dia kan. Bila cuci rambut tu lama tak mandi. Dia mandi hari
tapi tak pernah basahkan rambut, tak pernah cuci, tak pernah shampoo. Rambut kita pula duduk dalam tudung, selalu duduk berkuak kat dalam tu. Itu shampoo lah rambut-rambut tu. Apa orang lagi pun Baik, 400 masalah ke 400. Mandi junub buang air atas kepala. Mandi junub menuang air atas kepala. Kata Syafi'i al-Umum, dan tiadalah aku menyuruh orang yang meraup air kurang daripada 3 kali. Ada maksud dia apa? Dia tak suka, maksud dia tak favor, dia tak suggest, dia tak encourage orang untuk tuang air atas kepala dia 3 kali. Kurang daripada 3 kali. Walaupun 2 kali dah atas kepala, 1, 2 dah cukup dah. Tapi tak, dia paling kurang buat 3 kali. Itu yang aku paling suka. Tuang ke atas kepala mandi junub, dan aku sukakan bahawa menjarap air pangkal rambutnya sehingga ia akan air telah sampai ke pangkal rambut itu dan kulitnya. Menjarapkan ali itu nama kucing Dura. Itu menjarapkan air ke pangkal rambut hingga yakin dia akan air itu sudah sampai ke pangkal rambut dan kulit dia. Bagi dia Sayyid Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tu apa ni kata Imam Syafi'i dulu tu. 3 kali, 2 kali, kurang pada 3 kali dia tak suka. Yang dia suggest ialah 3 kali ke atas. 3 kali ke atas. Sampai yakin air tu dia sampai ke pangkal rambut. Dan yakin air tu sampai ke pangkal rambut dan kena dan sampai ke kulit dia. Dan jika menuang seseorang atas kepalanya sekali tuang, yang yakin akan airnya telah menjarap ke pangkai dan atas rambutnya dan kulitnya, nescaya memadai akan dia. Kalaupun sekali tuang tu dah yakin dah sampai dah air tu sampai ke pangkai, semua rambut dia sampai cukup dah memadai dah maksud dia. Dan yang demikian itu lebih banyak daripada 3 gayung yang memutuskan antara tiap-tiap gayung daripadanya. Kalau satu tu tuang sekali, semua dah sampai, semua rambut semua kena dah, maksud dia yang satu tu mungkin lebih banyak daripada 3 kali dia gayung ni. Dia maksud dia okey lah. Saya tak buat 3 kali, saya buat sekali je. Komplain lain tak gitu. Basuh sekali je, tapi clear semua. Maksudnya apa? Saya Muhammad, walaupun sekali tapi jumlah dia macam 3 kali pun dah. Sebab kuncinya bukan sekali ke 2 kali ke 3 kali. Tujuan basuh 3 kali itu ya supaya confirm kena. Kalau 3 kali pun tak kena lagi, tak tahulah. Dia ni. Tapi kalau sekali saja pun dah cukup dah boleh kena semua dah, maka tu dah memadai dah untuk dia. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Masalah 401. Mandi junub kepala botak. Macam mana keadaan dia? Sebab tak kena rambut. Kan nak kena bagi kena rambut dan pangkai rambut kulit kepala, tapi dia tak ada rambut lah guna cerita. Tu nak cerita kata ulama ni detail sampai lagu tu. Kita pikir-pikir logik ni dah tak ada rambut, settle lah masalah dia. Tapi ada orang yang tak reti nak fikir. Dia kata kena rambut, semua rambut kena air, pangkai rambut sampai kulit kepala. Tapi saya tak ada rambut pun lah. Dia orang tanya, saya nak jawab. Macam ada orang dia suruh ambil wudu, tangan, 2 tangan kan, basuh kedua tapak tangan, tapi dia tak ada tangan. Sebelah tangan tak ada, kata macam nak buat ni, dia tak reti nak buat, dia tak nak buat. Ada orang tu ulama tu detail sampai macam tu, duk fikir. Maksudnya ada orang yang selesa Muhammad,
Allahumma salli Muhammad. Ada orang yang Allahumma salli Muhammad, dia tak reti nak buat keputusan. Baik, kata Asy-Syafi'i, dan jika salli Muhammad, dan jika adalah seseorang itu mandi junub dan kepalanya bercukur atau botak, nescaya memadailah akan dia yakin sampai air ke baki rambut kepalanya dan kulitnya dengan sekali gayung rata. Dan aku sukalah 3 kali gayung, dia kata. Faham tu kan? Memadailah, kena dekat mana yang ada. Kalau ada rambut-rambut dari sikit-sikit, kenalah dekat mana rambut yang dia ada. Kemudian Allahumma salli Muhammad, dan Allahumma salli Muhammad, cuma dia kata apa? Saya salli Muhammad prefer 3 kali. Walaupun dah sampai, saya tetap prefer 3 kali. Sebab Nabi SAW Nabi akan buat 3 kali. Ulang ustaz, bacalah komen saya nak tahu apa dia komen tu. Dia ulang tengah ustaz baca komen saya, jenuh saya nak cari, cuba tak sebut apa dia. Baik, Allahumma salli Muhammad, tuan-tuan. Jadi subhanallah, macam tu keadaan. Tetap 3 kali. Dan hanya sahaja menyuruh Nabi akan isteri Ummu Salamah, seperti dalam hadis masalah 398 itu, dengan 3 gayung bagi rambut dan. Maka aku fikir ialah sekurang-kurang barang yang sampai air kepada kulitnya. Pasal apa 3 kali gayung? Pasal Nabi SAW Muhammad, pasal Nabi SAW kata dekat Sayyidatina Ummu Salamah untuk gayung 3 kali, untuk sampaikan ayat kepada dia 3 kali. Itulah cara kata Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana diajak oleh Nabi SAW kepada orang yang ikat dendang rambut dia. Maka aku fikir ialah sekurang-kurangnya barang yang sampai air kepada kulitnya, dan adalah Nabi SAW mempunyai rambut yang hapus telinga. Rambut Nabi SAW sendiri pun untuk telinga. Menggayung ia ke atasnya 3 kali. Nabi buat lagu tu. So masuk rambut Nabi SAW juga jenis rambut tebal, rambut Nabi SAW juga panjang. Maka Nabi buat ialah Nabi buat 3 kali. Sallallahu Muhammad. Demikian itulah wuduknya seumur-umurnya 3 kali, kerana pilihan dia. Itu cara Nabi SAW berwuduk. Dan berulang sekali yang meratai itu memadai pada mandi dan wuduk, kerana jatuh ia dengan nama mandi dan wuduk apabila diyakinkan bahawa datang ia dan jarab ia ke atas rambut dan kulit hari. Jadi dia kata apa? Allahumma salli Muhammad, dia kata bermula meratai itu memadai pada wuduk, pada mandi, kerana jatuh ia atas nama mandi dan wuduk apabila yakin. Ceritanya salli Muhammad, kita jadi mandi wajib, sahnya mandi wajib tu dan sahnya wuduk itu bila yakin ayat tu sampai pada tempat tu. Kalau tak yakin ayat tu sampai, maka boleh jadi sebab tak sahnya wuduk tu. Jadi macam mana bagi nak jadi dalam hati ni yakin ayat tu sampai? Nak jadi yakin ayat tu sampai, basuh 3 kali. Basuh sekali kat muka untuk wuduk. Boleh jadi tak pada bagian yang tak kena ayat? Boleh jadi. Basuh kali kedua, boleh rasa ada lagi, tak kukut lagi, rasa macam tak ada dah kot. Basuh lagi kali ketiga, basuh, confirm semua pada bahagian muka tu kena. Itulah cara untuk bagi ada yakin yang ayat tu sampai. Sama basuh mandi, basuh kat kepala, basuh pertama sekali, basuh kali kedua, basuh kali ketiga, yakin dah insya-Allah ayat dah sampai dah. Saya Muhammad. Kalau ayat dah sampai dah, cukup dah, tak payah sambung lagi dah. Tapi kalau basuh 3 kali pun ayat tetap tak sampai, basuh lagi sampailah ayat boleh sampai. Faham tak? Kunci dia bukan pada jumlah, kunci dia pada sampai ataupun tidak ayat.
Allahumma salli Muhammad. Masalah 402, mandi junub. Lelaki dan perempuan berlain-berlain kah? Lain-lain kah? Sallallahu alaihi Muhammad, lelaki dan perempuan. Kata Nawawi bahwasanya mandi lelaki dan perempuan itu daripada junubnya, haid, nifas dan lainnya daripada segala mandi yang disyarakkan itu, dia bersamaan jua pada tiap-tiap perkaranya, melainkan barang yang disebut pada riwayat Muslim dan syarahnya bahawa sunatkan bagi haid memakai sepotong bau-bauan daripada kasturi, palitkan pada kapas, kemudian disumbat dalam faraj. Nah, kalau cerita jenis mandi sama je, semua sama je, cara mandi lelaki sama mandi perempuan, sebab kunci dia ialah meratakan air ke seluruh anggota. Tapi beza sikit yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim pada syarahnya, disunatkan bagi haid memakai sepotong bau orang perempuan yang dah bersihkan diri daripada haid, untuk ambil sebis kain, kemudian letak minyak wangi sikit, kemudian saya Muhammad palitkan kapas, kemudian letak dalam faraj untuk bagi wangi. Itulah. Dan bermula kaifiat mandi yang sempurna telah sebut dia di dalam masalah 387, lihat di sana. Tu cerita itu ni yang mandi, cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. 403, masalah mandi junub anak dara dan tiada dara. Ada beza tak? Anak dara kan? Anak dara. Kata Nawawi adalah mandi junub anak dara, yakni belum kena jantan. Dahsyatnya bahasa. Masih belum ni letak. Tiada wajib menyampaikan air ke dalam farajnya, dan jika perempuan itu sudah kena jantan, maka wajiblah sampai air kepada yang zahir, yakni yang telah terbuka daripada farajnya waktu bertinggungnya. Kerana bahwasanya jadilah ia pada hukum zahir, begitulah naskan pada Syafi'i dan jumhur ashab kita. Fahamlah tak salah lebih-lebih lah. Dan kata setengah ashab kita, tiada wajib atas perempuan yang sudah kena jantan itu dalam farajnya. Dan kata setengah, wajib yang demikian itu pada mandi haid dan nifas, dan tiada mandi wajib pada mandi junub. Dan yang sahihnya ialah yang pertama, wallahu a'lam. InsyaAllah itulah perbincangan kita tentang mandi wajib berkaitan dengan rambut yang diikat, yang didendan kuat. Jadi perbincangan kita faham Muhammad yang Allah SWT Muhammad kunci dia ialah meratakan air ke seluruh anggota badan. Cara dia ialah kita basuh dia 3 kali. Itu di antara cara dia. Tapi kalau masih tak sampai lagi, Sallallahu Muhammad kena usaha buat lagi. Tapi jangan sampai berlebihan. InsyaAllah jadi manfaat kepada sahabat di TikTok. Saya tak sempat nak jawab soalan-soalan tadi ni sebab tak sempat nak baca segalanya. Boleh tolong komen di ruangan komen di post saya yang terbaru, komen apa saja soalan dekat situ, saya akan reply balik dengan video untuk jawapan. Komen dekat ruangan komen tu, soalan yang nak tanya walaupun tak berkaitan dengan video tu, tak apa, nanti insyaAllah saya akan cuba untuk reply dia balik dalam bentuk video, insyaAllah, yang boleh pun boleh tumpang manfaat dia. Terima kasih banyak atas perhatian. InsyaAllah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.